Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ولمن سار على نهجه واستنى بهديه وسنته إلى يوم الدين وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا يسر لنا ولا تعسر وأتمم لنا بالخير. Alhamdulillah, pertama-tama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah. Dengan limpah rahmat dan inayah daripada Allah dapat sama-sama kita berhimpun pada malam ini dalam memurnikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Alhamdulillah, kita sampai kepada tarikh dan kita telah masuk dalam bulan Zulqa'dah. Masuk dalam bulan Zulqa'dah. Kalau ada orang sampai-sampai berita kata siapa yang beritahu kata masuk Zulqa'dah, maka diharamkan api neraka baginya. Hadis tidak sahih. Bahkan kalau dia menipu atas Nabi SAW, wajib atas dia neraka. Jaga baik-baik. Jangan duk sebar lah benda-benda. Takkanlah hanya sekadar beritahu, kan? Kalaulah kawan tu orang yang hafal betul Zulqa'dah, tengah nak beritahu Zulqa'dah tu, tengah pegang betul besok Zulqa'dah, contoh rasa-rasa lepas pergi neraka, senang sangat gitu tak. Marah siapa ustaz? Bukan marah, nak lepas perasaan. Tak sah mari sini. Kalau kira ustaz-ustaz ni antara yang paling cepat nak kena sakit jantung, ya, duk risau tak sampai nak menuju kita punya apa nama tu, tokan kita ni dia okey sikit. Dia relax kan. Ada jenis-jenis tokan ni dia mendesak sikit. Yang ni tokan ni relax tak apa, kita sampai pengang-pengang je orang pun tengah sembahyang sunat. Tapi duduk tengah jalan tadi tu Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Kita share dengan Allah Ta'ala sahaja yang tu. Ala kulli hal, tuan-tuan dirahmati Allah, biasanya memang begitulah, tajuk pun tak bagi. Jadi kita bincanglah apa yang berkaitan dengan tajuk dia Menteri Besar Selangor. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, esok tarikh yang saya kira kalaulah kita benar-benar hidup pada zaman yang orang yang lahir pada zaman tahun 45, bukan itulah tajuk dia. Tajuk dia saya nak sebut tentang erti ataupun maksud kemerdekaan yang nak dilihat oleh agama. Itu maksud ataupun apa yang saya nak sampaikan pada malam ini. Kalau orang duduk di zaman yang ataupun dia pernah hidup di zaman pre-kemerdekaan, sebelum kemerdekaan, mereka akan merasakan bahawasanya tarikh pengisytiharan kemerdekaan, isytihar merdeka dulu, lepas tu baru jadi Malaysia pada tahun 1969, lambat 13 September lah, 16 September. Ala kulli hal, yang pentingnya tarikh itu menjadi sesuatu yang dilihat penting, sehingga kalau pergi museum cerita tentang merdeka, pen yang sign merdeka tu pun orang simpan. Maksudnya kepentingan memiliki sebuah negara yang bebas daripada cengkaman. Hari ni kalau kita tengok, kita pergi straight to the point. Hari ni kalau kita tengok apa yang dimaksudkan dengan kemerdekaan, orang yang berada dalam kancah peperangan, kancah
tekanan, duduk dalam gencatan senjata, lepas tak gencat, perang dan sebagainya. Macam sahabat-sahabat kita di Palestin, di Gaza, mereka sangat mengerti erti memiliki sebuah negara yang boleh ditadbir sendiri, ada tanah sendiri yang boleh diduduki dan memiliki sebidang tanah. Sebab tu orang tua-tua kita dulu, bila dia ada tanah, dapat saja tanah, dia jaga tanah tu macam jaga nyawa dia. Dan kalau orang mati pun kerana mempertahankan tanah dia, maka dia mati dalam keadaan disebut syahid. Subhanallah. Hebat sangat ke tanah, hebat sangat ke negara, hebat sangat ke merdeka. Ya, kemerdekaan satu harga paling mahal, kerana merdeka itu bermaksud kita bebas melakukan apa sahaja yang kita mahu berlandaskan agama Allah. Itu dia. Sebab tu kalau kita kaji kenapa, sebab ni malam ni semua orang cerita, ada orang akan cerita, ada orang akan tunggu tengah malam, ada orang macam-macam lah. Jadi kita ambil sempena ni dah 57 tahun dah, kira umur pun dekat nak pencen dah. Inilah pencen 60 kan. Subhanallah. Kenapa kalau kita melihat orang-orang terdahulu, kenapa mereka memperjuangkan sesuatu yang namanya nak bebaskan diri daripada penjajahan? Sebenarnya kita dah dijajah lama dah, daripada tahun 15-11 kita kena jajah dah. Sehinggalah kita dijajah oleh macam-macam jenis. Kita pernah dijajah oleh British, sehingga kan gerakan mereka itu berjaya sampai ke hari ini, berjaya memasukkan elemen-elemen dari sudut pentadbiran, dari sudut kenegaraan, dari sudut pendidikan, dari sudut semua macam. Mereka berjaya membubuh ataupun meletakkan tapak mereka lalu subur. Maka hari ini kita berasalah deka dan sebagainya. Kita pernah dijajah oleh sebab ataupun satu puak dari kalangan orang Asia sendiri, Jepun dan sebagainya. Kenapa perjuangan menuntut kemerdekaan ini perlu? Dan kalau kita kaji sebenar-benar kajian, yang memulakan perjuangan itu siapa? Para ulama. Sebab apa para ulama? Ini cerita yang memang diceritakan sendiri oleh kalau nak cerita pun tak tahulah, tuan-tuan boleh relate ke tak boleh relate, tak tahulah. Arwah orang tua saya pun dia lahir tahun 25 ke 24 tak tahu, lebih kurang lah. Tu pun seingat abang dia. Seingat saya dia lahir tahun 25. Tu saya ingat lah. Yang saya tak ingat saya tak tahu. Tu dia. Surat beranak dia macam tu je. Seingat saya tahun 25. Tu dia. Yang memulakan gerakan dia adalah ulama. Kerana apa ulama ada kesedaran ini? Kerana mereka sedar kalau duduk di bawah orang, maka agama itu tidak akan dapat dilaksanakan secara sempurna. Islam yang nak dibawa itu tak mampu untuk diamalkan. Kamu nak salat, kamu kena minta izin British untuk salat. Faham? Sebab tu nak merdeka, yang tukang sains dia seorang aja. Dia lah pergi sains. Ada juga dia punya, adalah bahagian itu. Kita tidak menafikan bahagian itu. Tetapi yang merancangkan, yang menyemarakkan, yang memulakan api perjuangan itu siapa? Para ulama. Kenapa? Kerana ulama nampak betapa pentingnya memiliki sebuah negara, sama ada negara ke negara bangsa, dah macam ucapan politik lah. Pentingnya memiliki sebuah negara sendiri yang mampu ditadbir sendiri. Kerana apa? Pentadbiran agama itu perlu ditadbir oleh orang yang beragama. Itu penting dia. Itu yang dilihat oleh para ulama. Bukan mereka melihat semata-mata nak jawatan besar. Kerana itu kalau dikaji, kenapa Datuk Wan Jaafar, ni cerita jarang ni, boleh sebut nama Datuk Wan Jaafar mesti ni, tak ada masalah. Tu dia, marah lagi. Kenapa Datuk Wan Jaafar tidak mahu kemerdekaan pada awalnya? Kenapa? Kerana pada waktu itu pekerja Melayu yang bekerja di British hanyalah paling tinggi jawatannya adalah office boy semata-mata. Dia belum jadi pengurus lagi. Kalau paling tinggi office boy mereka, maka bos dia tetap British. Bos dia tetap orang putih. Bos dia bukan kita. Maka dia macam-macam lah, ditomah dan sebagainya. Akhirnya dia buat parti baru. Tu cerita lain. Tu semua cerita belakang-belakang. Ni baru saya cerita hak politik. Dulu tak cerita pun, kan?
nak cerita bagi faham kenapa, dan terutama kepada anak-anak kita, kenapa harga kemerdekaan itu terlalu mahal. Kerana ia mahal, kerana merdeka yang kita nak adalah merdeka dan bebas untuk mengamalkan agama kita. Itu yang sepatutnya kita berikan satu pengiktirafan. Dan bila mana Nabi SAW, selesailah cerita bab perjuangan, habislah, cukuplah. Bila Nabi SAW datang, diutuskan oleh Allah, antara tujuannya sebagaimana yang disebut oleh Rib'i ibn Amir tatkala dia berhadapan dengan Malikul Rum, Maharaja Rum. Dia masuk dalam keadaan orang biasa masuk istana parking kereta dekat luar. Tuan-tuan yang masuk istana negara boleh parking kereta depan Balai Long Sri, boleh? Jangan harap parking jauh, jalan kaki. Rib'i bin Amir, dia parking kuda dia depan singgasana Maharaja Rum. Dia hentak kuda dia pula, hentak macam koboi, angkat kuda letak pula, sampai dengan dia turun dia, bila dia berjalan, dia hentak lantai Maharaja Rum itu dengan tombak dia sampai pecah. Menunjukkan suatu bukan keangkuhan, tetapi ini adalah izzatul Islam. Izzah Islam kuat. Islam kuat pada waktu itu. Jiwa mereka terisi dengan ruh agama, terpancar daripada mereka kekuatan takwa itu. Oh, hebat. Berhadapan sahaja dengan Rib'i bin Amir. Rib'i tanya, kamu daripada mana? Aku daripada puak kaum muslimin. Apa yang Muhammad nak? Nak harta kami bagi, nak pangkat kami bagi. Rom pada waktu itu antara orang yang masih memegang kunci kepada Baitul Maqdis saat Nabi SAW memerintah. Ya, Nabi SAW duduk dalam keadaan waktu dia pergi Isra wal Mi'raj itu, dalam keadaan Rom, Baitul Maqdis di bawah tangan Rom. Tuan-tuan, Rom kata, apa kamu mahu? Apa Muhammad mahu? Mahu kami tabalkan dia sebagai salah satu daripada gubernur Rom? Kata Rib'i, tidak. Itu bukan utusan kami, itu bukan kerja kami, bukan itu yang kami diutuskan. Wallahu ta'asana, Allah. Orang dulu berbangga sebut Allah di hadapan orang-orang kufar. Hari ini kita nak menyebut Allah, nak menyebut Alhamdulillah, nak menyebut insya-Allah depan orang kafir pun segan-segan. Boleh ustaz? Kita sembang dengan orang kafir kata, okay, we see you tomorrow. Kita pun cakap, okay, tomorrow. Nak sebut insya-Allah tu tahan. Pasal apa? Tak boleh sebut, dia kafir. Apa masalah? Sebut bila? Okay, I'll see you tomorrow, insya-Allah. Sebut dengan bangga. Agama kita, Allah Ta'ala, Allah utus kami, linukhrija man sya'a, untuk keluarkan siapa-siapa yang mahu, min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, daripada menyembah manusia kepada menyembah Tuhan segala manusia. Siapa yang mahu, kata dia. Dan untuk mengeluarkan manusia min jawri al-ahkam atau min jawri al-kufri ila adli Islam, nak keluarkan daripada kezaliman dan ketidakadilan kekufuran kepada keadilan Islam. Itu dia. Begitu bangga slogan yang diberitahu oleh Rib'i bin Amir. Siapa yang tidak mahu menerima tawaran kami, kami akan perangi mereka. Selesai. Balik. Ini jiwa. Nabi SAW bukan hantar general, dia hantar Rib'i bin Amir. Kira perebetnya, orang bawah dia tak. Bawah cakap, tak perlu orang atas. Sebab apa? Sebab nak menunjukkan apa yang nak dibawa oleh. Sebab itu Nabi SAW diutuskan untuk menyamaratakan keadaan manusia, kerana Allah yang samaratakan dan membezakan antara manusia hanya dengan takwa. Satu kisah yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Semua orang pada zaman itu, rata-rata masyarakat dunia pada ketika itu mengagungkan pemimpin mereka macam dewa. Oh, tak ada salah, tak ada masalah, memang dewa lah.
Dewa sungguh-sungguh, takut sungguh-sungguh. Pernah satu ketika seorang Arabi, orang kampung Arab, datang bertemu menghadap Nabi SAW. Akibat pemikirannya dibobrokkan ataupun terbiasa dengan, oh kalau nak jumpa orang besar-besar ni memang ada protokol dia, ada dia punya nak kena ni, nak kena bluetooth, nak kena angkat macam tu lah, nak kena bawa macam-macam dayang apa semua sekali pada. Tu biasalah orang nak jumpa penguasa dulu-dulu. Hari ni pun nak kena buat semua macam-macam lah benda nak kena buat. Berjumpa tu pun ketak bukan main. Datang dia bertemu dengan Nabi SAW. Akibat terbiasa dia terketar, takutlah nak jumpa orang besar. Nabi SAW pemimpin pada waktu itu. Nabi SAW faham, tengok dia dalam keadaan takut-takut, nak jumpa macam gitulah, gagap. Nabi habaq dia. Nabi kata, duk relax, bertenang. Saya bukan maharaja, kata Nabi SAW. Saya adalah anak seorang wanita Quraisy yang biasanya ataupun makan daging kering macam kamu makan. Tak ada beza. Lihat bagaimana seorang utusan Allah begitu memberi suatu impak kepada manusia yang lain, bahawasanya darjat manusia itu sama. Tidak ada sepatutnya pengkelasan antara manusia. Darjat mereka sama, yang membezakan hanya takwa. Bila Nabi memperkenalkan dirinya begitu dengan sifat tawadhu'nya, kerana dia meletakkan yang sebenar patut ditakuti adalah Allah, maka di situ datang penghormatan atas segala penghormatan. Orang bagi penghormatan kepada Nabi SAW bukan kerana dia itu maharaja, bukan kerana kuasa yang dia ada. Sebab tu bila Abu Sufyan, contoh kenal siapa Abu Sufyan? Abu Sufyan tak kenal? Abu Sufyan kenal saja, buat tak kenal saja. Tuan-tuan kenal Abu Sufyan ni tak masuk Islam lagi waktu dikatakan tak masuk Islam, tapi sebenarnya dia dah mengaku depan Nabi SAW masuk Islam. Baru Nabi nak tengok muka dia, dia masuk Islam. Dia rahsiakan Islam dia sebelum daripada pembukaan kota Mekah. Dia berjumpa di luar, di khemah Nabi SAW. Yang membawanya adalah Al-Abbas, pak saudara Nabi SAW. Bawa menghadap jumpa Nabi. Nabi tak mau tengok mula-mula. Nabi tak mau. Kamu tak mau tengok. Sakit hati Nabi, sehingga dia kata, apakah kamu tidak mahu melihat orang yang sudah beriman sama dengan kamu beriman kepada Tuhan? Baru Nabi, oh, dah masuk Islam. Okay. Tapi secret, rahsia tu. Masuk, dia keluar. Nabi kata, kamu balik, kamu diam, jangan kata apa-apa, kamu cuma duduk di rumah kamu saja, kata Nabi SAW. Dan aku akan buat satu pengumuman nanti. Bila dia keluar, dia melihat ketumbukan tentera Nabi SAW pada waktu itu seramai lebih daripada 10,000 manusia. Dia kata, hebat sungguh kerajaan anak saudaramu ini, wahai Abbas. Abbas kata, la, jangan kamu kata ini kerajaan. Ini bukan kerajaan, tetapi ini adalah nubuat. Ini adalah status kenabian. Dia bukan kerajaan. Nampak? Kerajaan akan musnah, tetapi sesuatu yang disandarkan kepada Allah, dia akan mendapat pertolongan Allah. Lain. Status itu berbeza. Dan bila masuk Nabi SAW dinasihati oleh Al-Abbas, Nabi kata kena guna orang dalam. Siapa dia orang dalam? Abu Sufyan lah. Sebut saja nama. Sebab Abu Sufyan ni antara orang yang paling suka kena jet. Dia paling suka kena jet. Tak apa, Nabi pun jet kan dia. Jet macam mana? Bukan jet Allah nampak handsome lah, nampak comel, nampak Masya Allah. Tak ada. Nabi masuk jet dengan apa? Man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Itu saja. Nabi kata siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, berlindung dengan Abu Sufyan, dia aman. Itu dia. Seolah-olah Nabi SAW sudah mengiktiraf dia sebagai penguasa Mekah. Hebat tidak hebat? Politicking.
yang dibuat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang membela agama. Sebab tu bila dia berbicara dengan Arabi, orang rasa dia macam orang biasa, tetapi memberikan penghormatan sehingga tunduk dengan penuh malu dan hormat, dalam masa yang sama penuh kasih sayang. Siapa yang duduk di depan pemimpin yang dia rasa macam tu? Tunduk malu dia penuh kasih sayang, ke tunduk malu penuh menyampah? Beza, tuan-tuan. Ini kemerdekaan yang sebenar. Sebab itulah persamaan yang dibawa oleh Nabi SAW dan perbezaan yang disandarkan kepada Allah ini menjadi satu nilai yang sangat hebat dalam masyarakat Islam pada waktu itu. Begitu juga dalam kes-kes yang lain. Bila Nabi SAW mencerminkan ketegasan dari sudut keadilan dia sendiri, bila mana seorang wanita dari kalangan Bani Makhzumiyah datang untuk bertemu dengan Nabi SAW, mereka menggunakan orang dalam Nabi. Siapa dia orang dalam Nabi? Anak Zaid bin Harithah datang. Sebab Nabi tahu, Nabi sayang angkat Zaid bin Harithah macam anak angkat dia. Anak Zaid bin Harithah macam cucu dia. Maka orang guna orang dalam ni. Pilah pujuk Rasulullah supaya batalkan hukum potong tangan kepada wanita ini. Apa kata Nabi? Straightforward saja. Nabi cakap tu, walaupun dia sayang kat Zaid, Nabi kata apa? Wallahi law anna Fatimah binta Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, Fatimah binti Muhammad mencuri. Fatimah, ingat Nabi SAW tak sayang kepada Fatimah. Oh, tak ada lah yang paling sayang kali, melainkan tak ada lah Nabi tumpah air mata dengan anak, dengan Fatimah lah. Sayang. Tapi kalau Fatimah mencuri, aku potong. Aku sendiri potong tangan dia. Kebetulan pula wanita Makhzumiyah dalam satu riwayat namanya kebetulan sama, Fatimah juga. Nabi kata kalau Fatimah binti Muhammad pun mencuri, aku potong tangan dia. Oleh kerana kesan didikan ini, Nabi SAW cerita, innama ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya hancur binasa umat sebelum kamu. Idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu 'alaihi al-had, bila mana orang yang biasa-biasa, orang kebanyakan mencuri, mereka potong tangan. Tapi bila orang kebesaran mencuri, buat kerja jahat, mereka tidak letak hukuman kepada dia. Komitmen ini diteruskan oleh siapa dia? Oleh Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita sebut betul-betul tuan-tuan, Umar ibnu Al-Khattab. Dia bukan Umar Al-Khattab. Al-Khattab tu bukan gelaran dia. Khattab tu pak dia. Umar ibnu Al-Khattab. Tapi Abu Bakar As-Siddiq, jangan pergi bubur-bin pula kat situ. Abu Bakar ibnu Siddiq, buat malu saja tuan-tuan. Nah, Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Baik. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia melakukan suatu perbuatan kisas kepada siapa? Anak gubernur Mesir pada ketika itu, Amr ibn al-As. Amr ibn al-As ni antara orang yang, subhanallah, Nabi janjilah dia jamin masuk syurga. Tapi oleh kerana anak dia buat onar, tak kira lah pak dia Nabi jamin masuk syurga pun, anak buat perkara yang salah, tetap kena hukuman. Kena. Umar kata apa? Umar kata dia, oleh kerana apa kesalahan dia? Dia memukul seorang Qibti. Qibti ni siapa? Kristian lah. Dia Nasrani Mesir. Qibti. Semata-mata kerana Qibti itu telah potong dia dalam satu perlumbaan. Kalah game, kalah lomba, pam, dia pukul kawan tu. Apa potong aku? Yang itulah lebih kurang. Kalau nak kira, ikut kira lebih kurang lah, tak apalah. Dia anak gubernur, suka dia lah. Umar kata apa? Khalifah jatuhkan hukuman qisas ke atas anak gubernur tersebut ketika pihak yang bersalah itu memprotes. Anak gubernur protes, apa benda ni? Saya anak gubernur, dia siapa?
Siapa kena qisas? Umar Al-Khattab menjawab, dia kata apa? Sejak bila kamu memperhambakan manusia kepada manusia, walhal mereka semua telah dilahirkan oleh ibu mereka? Kata Umar, ahrara. Ini merdeka. Ibu mereka melahirkan mereka sebagai anak-anak yang merdeka. Kenapa kamu ada beza taraf? Subhanallah. Nampak? Istilah kemerdekaan yang diberikan oleh para khilafah ataupun khulafa ar-rasyidin dalam agama. Peristiwa lain yang dirujuk, banyak perkara-perkara yang lain yang dijatuhkan oleh Umar Al-Khattab, antaranya kepada seorang yang bernama Jabalah Ibn Aiham. Dia seorang Raja Ghassan. Dia dapati bersalah kerana memukul seorang awam tidak sengaja. Memukul orang awam tu kerana orang awam tu terpijak dia punya jubah. Kawan tu terpijak jubah Raja. Raja tampak dia. Jabalah juga dia tak mau lah. Dia kata, apa pasal nak kisah aku? Undang-undang yang dia kata, apa siapa nak kisah aku? Tak. Umar kata, kamu kata apa yang membezakan kamu? Dia kata, aku raja. Dia ni orang biasa. Dia pijak kain aku. Awak dia tak tahu ke dia aku raja? Mana boleh pijak-pijak kain? Amboi. Apa jawab Umar? Siapa yang beza? Ya, aku yang beza. Tak ada. Tuhan sama aja hampa ni. Di sisi Tuhan sama. Tuhan menyamaratakan kamu. Antara kamu dengan dia tak ada beza. Walaupun kamu Raja Ghassan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, memang benar. Bukan kisah pijak jubah tu je. Kisah pijak jubah lah yang menyebabkan golongan Arab bertaki sampai 200 tahun. Subhanallah. Coba hari ni kalau kita terpijak jubah siapa-siapa, terpijak jubah tu imam pun berkelahi 30 tahun. Kan? Bukan tu imam Masjid Az-Zahra lah. Imam tempat lain. Subhanallah. Hebat. Kerana itulah bila mana disebut erti kemerdekaan dalam agama, satu quotasi daripada Wahbah Az-Zuhaili menyebut tentang perkara yang berkaitan dengan kebebasan dan kemerdekaan. Dia ada pandangan dia, Islam memberikan kebebasan kepada manusia dan sekaligus Islam itu mengawal kebebasan itu dengan nilai akhlak agar kebebasan itu tidak terlajak, dengan keadilan agar yang menjadi penguasa tidak menjadi pelaku kezaliman, dengan kebenaran agar terhindar daripada tarikan nafsu dan kebatilan, dengan kebaikan dan pengorbanan agar tidak bersikap egois, ananiyah dan bersifat sombong. Itu dia. Ni disebut oleh siapa? Al-Imam As-Sakhawi, yang dinukilkan oleh Az-Zuhaili dalam kitabnya. Subhanallah. Itu nilai-nilai yang patut dimiliki oleh jiwa yang merdeka, orang yang merdeka. Betul, memang ada taraf di kalangan manusia. Tak boleh nak buat apa lah, sistem kita memang macam tu. Memang ada taraf. Tetapi dengan rasa jiwa merdeka, kita memberikan penghormatan sesuai dengan tempat, dan tidak ada manusia yang terlepas daripada hukuman dunia. Mungkin boleh terlepas, tapi hukuman Allah Ta'ala, semua manusia duduk bawah payung yang sama, dalam keadaan yang serupa. Maka sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena rasa bahawasanya apa yang kita, yalah, orang duk tanya juga perkara-perkara yang berkaitan dengan kemerdekaan, sambutan dan sebagainya. Sambutan ini bagi saya dia bersifat urfiyah semata-mata, selagi mana dia tidak ada suatu yang melanggar hukum syarak ataupun menyebabkan pembaziran. Melanggar hukum syarak apa? Dalam sambutan tu ada maksiat. Maka sambutan pada waktu itu yang maksiat tu dianggap tak betul lah. Dan yang melanggar hukum syarak dan ada pembaziran. Kalau ada pembaziran, contohnya bunga-bunga yang tidak bersalah ditabur atas jalan raya, bazir, maka perbuatan itu kita kata tak betul. Tapi sekadar untuk kita mengingati
bahawasanya tarikh itu negara kita mencapai suatu status merdeka daripada cengkaman kawalan total penjajah kepada kawalan separa total sebenarnya. Waktu itu kawalan separa total, dan hari ini masih lagi separa total. Sekiranya kita tidak mampu lagi untuk mentadbir apa yang dinamakan negara kita ini dengan sesuatu yang kita sendiri rencanakan mengikut apa yang Allah sediakan untuk kita. Itu sesuatu yang harus kita usahakan. Dan pada masa yang sama, kita mengangkat darjat orang Islam dengan akhlak dan peribadi yang sangat mulia. Ini sesuatu yang sangat hilang daripada masyarakat kita. Akhlak yang sangat hilang. Tidak ada lagi perkara-perkara yang menunjukkan orang Islam ini hebat. Terutama dalam kalau kita tengok dalam masyarakat dunia, berapa ramai antaranya Syekh Muhammad Abduh mengatakan dalam juga yang dinukilkan oleh Syekh Rashid Ridha, dia pergi melawat negara-negara barat. Dia kata, aku tidak nampak Islam di kalangan orang Islam, tapi aku bertemu dengan perangai-perangai Islam di negara yang bukan Islam. Kenapa? Kerana mereka memahami itu adalah nilai, itu adalah akhlak, itu adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan mereka. Sebab manusia ini dihormati dengan akhlak. Innama baqiyal umamu ma baqiyat in dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sesuatu umat itu kekal dia sebagai suatu umat yang bertamadun. Sekiranya hilang akhlak mereka, maka tamadun umat itu akan hilang. Tak ada. Orang tidak akan kenal umat. Bagaimana orang melupakan dan orang membenci bila kita membaca tamadun barbarik. Orang benci bila kita membaca tamadun Genghis Khan dan Khan semua itulah. Orang rasa benci. Sebab apa? Sebab tidak ada akhlak. Dan akhlak yang macam tu, kehilangan akhlak yang macam tu akan dirasakan oleh umat. Tetapi bila orang buat baik, sebab itu Nabi SAW unggul. Dia unggul kerana apa? Kerana apa yang disebut oleh Nabi SAW sendiri, Ja'al Islamu ghariba. Islam datang dalam bentuk yang terasing daripada masyarakat Arab. Masyarakat Arab tak biasa dengan akhlak Nabi SAW. Tak biasa. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk sempurnakan akhlak. Wa innahu ala khuluqin azim. Nabi SAW duduk atas akhlak yang mulia. Innaka la'ala khuluqin azim. Tuhan kata, engkau duduk atas akhlak. Maksudnya Nabi menunggang akhlak itu, menyempurnakan akhlak tidak sempurna setelah keturunan ataupun penurunan dan pengutusan Nabi SAW. Orang Arab tak biasa dengan orang baik macam tu, kebaikannya macam tu, akhlak yang macam tu. Sebab itu mereka merasa asing Islam ini. Dan kalau pada hari ini kita merasakan akhlak itu asing, maka takut-takutnya kita yang terasing daripada Islam yang sebenar. Sebab kita hilang akhlak yang dibawa oleh agama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa sahaja kerja buat kita dalam kehidupan kita pada hari ini. Dan saya ingat kita kena mendidik masyarakat kita, anak-anak kita dan orang-orang yang bakal mewarisi terus negara ini daripada tangan kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maka kita harapkan mereka mewarisi akhlak-akhlak yang baik. Masa pun dah habis. Alhamdulillah. Habis dah. Dia bunyi dah tu. Bagi dia bunyi lah, bagi habis. Lama dia bunyi. Kisminit. Boleh lah. Habis lah. Alhamdulillah. Jadi memang tanda jam ni. Dia tahu saya pun nak berhenti dah. Nanti yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, biarlah kita meninggalkan bumi negara kita ini dalam keadaan terjamin dan terjaga oleh generasi yang akan datang, yang mereka kenal erti kemerdekaan sebenar untuk melaksanakan agama Allah. Itu yang kita nak.
kita ambil iktibar mereka yang kehilangan negara. Sahabat saya seorang ada di Palestin yang pernah bawa kami berjalan dan sebagainya. Dia bila cerita pasal negara, dia akan sedih. Dia kata, tuan-tuan tak dapat bayang, rumah kami, tanah kami, orang lain masuk ambil macam tu saja. Tuan-tuan tak rasa, tuan-tuan kena rasa bersyukurlah kerana ada negara yang tuan-tuan boleh pegang. Tetapi tuan-tuan kena peganglah negara itu dengan apa? Bukan pegang dengan kuasa, bukan pegang dengan ketamakan, bukan pegang dengan kebanggaan, tidak. Tetapi kena pegang negara itu dengan apa yang Allah Ta'ala suruh kita pegang. Itu baru betul. Barulah kita dapat kawal dan menjaga. Sebab yakinilah janji Allah. Allah kata, ihfazillaha yahfazka. Allah, kamu jaga Allah, jaga hak Allah, jaga kamu punya ketaatan kepada Allah, jaga kedaulatan agama Allah, Allah akan jaga kamu. Itu janji daripada Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, moga-moga dengan perkongsian pada malam ini diharapkan tak ada siapa-siapa lah yang tiba-tiba menjerit tengah malam ni ke apakah, dengan semangat dengan apa lebih kurangnya tuan-tuan. Semoga kita dapat menyampaikan. Kalau anak cucu kita tanya apa erti kemerdekaan, tuan-tuan boleh pakailah buah-buah tadi tu, Rabi'i bin Amir, cerita kat anak tu, bagi dia ada rasa jiwa merdeka dengan beramal untuk beramal dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Qul qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Sekadar itu tuan-tuan, saya pun maaf atas kesalahan salah bicara ataupun salah kurang sunnah yang baik daripada Allah, yang buruk kelemahan saya dan kekurangan ilmu. Moga-moga Allah lengkapkan kita dengan ilmu dan hikmah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.